Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Yang tengah duduk dekat dalam grup Akademi Jemaah, tadi Kak Tin dah test live, tapi katanya tak ada. So, ini grup Memasak Warrior. Okay, Kak Tin ada dekat Akademi. Dua tempat Kak Tin live hari ni. Nervous Kak Tin. Kak Tin ingatkan dia tak ada. Ada. Tadi kita dah live. Ni live yang kedua. Allah, sebaik tak masuk topik lagi. Assalamualaikum. Minta maaf semua. Minta maaf kan. Hari ni Kak Tin tak pakai baju kelawar. Last time live pakai baju kelawar. Sebab last time dia punya coaching lebih pada sharing-sharing kan. Hari ni Kak Tin nak jadi cikgu. Tu lambat ni menyiapkan benda Allah ni. Minta maaf Minta maaf semua. Okay. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi Kak Tin love. Okay. Tolong Kak Tin komen dekat bawah. Okay. Siapa yang dah join Memasak hari ni masih lagi tak berjaya buat sale? Siapa yang hari ni dah join Memasak tapi masih lagi belum berjaya jual sekotak kek? Jangan malu tau. Just cakap je, saya belum Kak Tin. Sebab malam ni Kak Tin nak bocor rahsia gila-gila. Kak Tin baru nampak video lah. Ya ke tadi tak nampak Minta maaf ya. Alright. Hai. Kak Tin live kat dua ni. Satu kat grup Kak Tin, satu dekat jemaah. Okay. So, okay, boleh tak bantu Kak Tin? Tolong Kak Tin, siapa lagi yang masih belum berjaya dapat sale? Okay, hai, okay, it's okay. Siapa yang masih lagi tak ada sale tu, that's okay. Sebab hari ni Kak Tin nak bocor rahsia. Kak Tin dah prepare sebenarnya. Okay. So, boleh panggil semua dropship baru. Mana dropship baru kita, ajak masuk dekat dalam live ni. Sebab hari ni Kak Tin nak bocor rahsia lah. Okay. So since ramai yang baru dalam ni, Kak Tin kenalkan diri Kak Tin dulu. Okay, nama saya Kak Tin. Dalam Memasak ramai orang panggil saya Kak Tin lah. Jangan tanya Kak Tin umur berapa, sebab umur sangat rahsia. Dalam Memasak umur sangat rahsia, sebab umur tak penting. Gitu Kak Tin. Umur tak penting dalam bisnes. Okay, yang penting apa? Pencapaian, pengetahuan, pengalaman. Itu yang paling penting. You ada 3 ni, then you menang. Gitu. Right. So Kak Tin dah bersama dengan Memasak, InsyaAllah 18 hari bulan 11 ni anniversary yang kedua. InsyaAllah 18 hari bulan 11 ni anniversary yang kedua. Lagi beberapa hari je lagi. So dah nak masuk 2 tahun lah. Dah nak masuk 2 tahun dah Kak Tin dengan Abang Masak. Waktu Kak Tin join dulu bulan 11 2018. Okay, dan Kak Tin join sebagai dropship Pada awalnya Kak Tin adalah dropship. Kak Tin bukan tiba-tiba stokis, tiba-tiba master. Tak. Kak Tin bermula daripada dropship. Dan zaman Kak Tin join dulu adalah zaman manual. Zaman Memasak manual. Okay, tak ada sistem-sistem, tak ada. Kita semua pakai WhatsApp, alright? So, Kak Tin bermula dengan dropship, tapi Kak Tin tak ambil tempoh masa yang lama untuk naik agent. Dalam tempoh sebulan, Kak Tin terus naik agent dah. Actually, tak adalah sebulan sangat pun, sebab dulu kan kita kira by month kan. Actually, Kak Tin hit target agent tu 2 minggu, 3 minggu Kak Tin dah hit dah sebenarnya. Cuma nak naik agent tu kena tunggu bulanan kan. So, Kak Tin masuk bulan 11, 18 hari bulan. Bulan 12, 1 hari bulan 12 tu dah hit agent. So dalam lebih kurang 2 minggu lebih je Kak Tin buat sale kan. So nak diceritakan pasal sale ni sayang. Bila kita masuk dalam Memasak level dropship, you kena faham apa skill yang you kena kuasai. Okay kan, kalau you ingat kan waktu Kak Tin punya live sebelum ni dalam grup akademi, Kak Tin ada cakap setiap level ni dia ada skill yang you kena kuasai. Okay, so malam ni fokus Kak Tin adalah kepada dropship. Okay, skill level 1, game level 1. Okay, level 1 ni skill yang you kena kuasai adalah skill menjual. Skill menjual, okay. So kalau you all dalam ni dah memang expert menjual, that's okay. Boleh tutup je live ni kalau you ada power menjual. Tapi matlamat Kak Tin hari ni, Kak Tin nak educate, Kak Tin nak train, Kak Tin nak coach you all yang masih tak ada pengalaman bisnes online, tak pernah jual produk online, tak pernah jual kit online, tak pernah bisnes. So ini adalah khas untuk dropship yang tak ada pengalaman. Senang cerita untuk newbies lah, alright? So please Kak Tin minta jasa baik you all. Masuk live Kak Tin, kita masuk dengan orang kata hati yang lapang dan fikiran yang terbuka. Jangan block minda kita hari ni, okay? Kalau you all bijak, ada you all pernah pergi kelas business jutawan whatsoever, please make sure you all tengok live ni dengan pemikiran yang terbuka, hati yang lapang. Sebab you know, lain business lain dia punya skill kan, lain business lain dia punya tips and teknik kan. So bila you masuk kolam Memasak, you kena ikut kolam Memasak punya rules. Alright, boleh semua? Boleh? Kita start kelas kita hari ni dengan fikiran yang terbuka, dengan hati yang lapang. Boleh Alright, okay. So bismillahirrahmanirrahim.
skill dropship level 1 sales. Bila kita bercakap tentang sales ni sayang, apalah erti bisnes? Apalah erti bisnes kalau kita masuk company ni kita tak tahu menjual? Kan? Apalah erti bisnes kalau kita masuk company ni kita tak boleh menjual, tak reti menjual, tak pandai menjual? Apalah ertinya perniagaan, kan? Okay, so mari kita, sebelum kita nak menjual, okay, kita tepikan dulu. Sebelum kita nak menjual sayang, sebelum kita nak menjual, kita kena faham konsep. Kita kena faham konsep, okay? Konsep ni bermula dengan otak kita. So, you all semua dropship kena ada mindset yang betul-betul jelas tentang game memasak, tentang bisnes memasak. Alright. So, bila kita bercakap tentang bisnes memasak, kita kena faham nombor 1, apakah nature bisnes kita? Apakah nature bisnes kita? Nature bisnes kita adalah bisnes networking. Nature business, okay, business model lah. Business model kita adalah networking. Networking melibatkan manusia, alright. That's our core business model, okay, alright. Tapi setiap business networking, setiap business dia ada produk dia. Dia ada produk dia. You buatlah networking ke, you buat end user ke, whatsoever business model you pun, dia tetap ada produk. Produk ni dia ada macam-macam jenis. So you kena faham produk memasak. Apa produk memasak yang ada? Okay, so basically yang mana tim Kak Tin kita dah discuss semalam waktu you all punya briefing, waktu you all punya taklimat, kita ada cakap apa? Produk dalam memasak ni ada 2 kategori. Kita ada F&B dan kita ada kosmetik. Coming soon kita ada fashion. Ada fashion insyaAllah. Okay, kita ada fashion. Alright. So, kita ada 3 jenis produk. F&B, makanan, minuman. Okay, makanan F&B. Kedua, kita ada kosmetik, kecantikan. Dan coming soon, kita ada fashion. Alright, kita ada fashion. Alright, so ini adalah 3 jenis produk dalam memasak. Dan model bisnes memasak adalah networking. Kak Tin tu lah. Kak Tin sebenarnya dah buka dah plastik marker pen ni. Tapi Kak Tin tak tahulah mana satu marker pen ni, semua sama je. Kita buka lagi satu lagi, kan. Okay. Waalaikumsalam yang baru masuk. Waalaikumsalam. Alright. So, ingat tadi, Kak ulang balik saya cakap apa tadi? Kita punya business model adalah networking. Produk kita ada 3 jenis. Apa produk kita tadi? Alright. Ada tulis dulu, Kita punya business model adalah networking. Okay. Produk kita ada 3. F&B dan juga kosmetik, dan juga satu lagi kita ada fashion insyaAllah. Okay. So jangan risau, you all akan nampak macam terbalik lah, kan. Tapi nanti kata ada satu lagi rakaman video. Rakaman video ni nanti kata akan upload dekat YouTube, so you all boleh tengok balik. Okay. So kita ada you kena faham business model kita networking, produk kita ada 3 jenis. Alright, so that's it. Untuk dropship tak payah nak pening-pening banyak-banyak sangat benda. You faham benda ni pun dah cukup dah. So you kena tahu apa itu networking. Networking melibatkan manusia. Simple as that. Produk F&B apa? Makanan masuk perut sayang. F&B makanan masuk perut. Food and beverages. Makanan dan minuman masuk perut, Okay. Kosmetik apa Kak Tin? Kosmetik kecantikan. Apa-apa yang melibatkan kecantikan. Okay. Next kita ada fashion. Fashion ni melibatkan pakaian, you know, textile. Mungkin coming soon yang confirm kita ada produk tuala. And then coming soon mama kata nak buat tudung. Banyaklah macam-macam benda mama nak buat. Okay. So ini adalah 3 jenis produk. Alright. So now kita nak go with mindset. Kita dah faham basic, kan? Business nature kita networking. Produk kita ada 3. F&B, kosmetik, fashion. Alright. So next kita pergi mindset. Bila kita nak masuk mindset ni sayang, business kita kena faham siapa yang akan membeli. Siapakah orang yang akan membeli? So kalau F&B, siapa orang yang akan membeli F&B ni? Kalau kosmetik, siapa orang yang akan membeli produk kosmetik? Fashion, siapa orang yang akan membeli produk fashion tu? Siapa? Soalan kita siapa? So dekat sini kita kena kenal customer kita. Kita kena kenal customer, alright? Kenal customer. Macam mana nak kenal customer? Okay, ni kita akan go next lah, alright? So Kak Tin akan fokus malam ni produk F&B dulu. Kenapa produk F&B? Sebab ini adalah core business mamasak. Core business mamasak adalah F&B.
Alright. So kita pergi dekat F&B. Senang je untuk mindset ni. You kena pandang, you kena tukar fikiran you, pemikiran you. Setiap orang, setiap makhluk, setiap namanya manusia, ada je mulut, maka dia adalah prospect customer you. Semua orang. Okay, you kena ada mindset yang semua orang, semua manusia, asal dia ada mulut je, dia adalah prospect customer kita. Got it? Dapat tak? Dapat tak apa kata cakap? Kita kena ada mindset, kata ulang balik. Kita kena ada mindset bahawasanya setiap orang, setiap manusia yang ada mulut, dia adalah prospect customer kita. Dapat? Dapat tak? Dapat Okay, mindset ni you kena faham. Jangan salah faham kat sini lah. Jangan, Kak Tin, tak ada orang nak beli. Tak ada orang nak beli kek. Kak Tin, tak ada orang nak beli. Apa sebab pula tak ada orang? Asalkannya namanya manusia, ada mulut, dia boleh jadi customer kita. Faham konsep ni? Dapat Alright. Ada mulut, dia adalah prospek. Betul. Prospek customer. Okay. So next. Macam mana kita nak pastikan customer yang ada mulut ni membeli dengan kita? Itu yang kata-kata kita kena kenal customer tu lah. Kita kena kenal orang tu. Alright. You all nampak kan? Dalam memasak, kita ada banyak produk. Kek je berjenis-jenis. Cookies melambat-lambat, macam-macam jenis cookies. Frozen kita ada kambing, ada sos perap. Okay. Makanan, produk range F&B kita sangat banyak. Okay. So macam mana kita nak pastikan yang customer ni membeli dengan kita? Kita kena kenal dia dan kita kena orang kata kena matchkan orang ni produk apa yang sesuai. Orang ni, customer yang kita nampak ni, apa yang sesuai dengan dia. Kan kata-kata setiap orang yang ada mulut, dia adalah prospect customer. Cuma kita yang kena pandai nak matchkan customer ni boleh beli produk apa. Faham tak apa kata cakap? So you kena ada mindset, setiap manusia ada, asal dia mulut je, dia adalah customer. Tapi macam mana kita nak suruh dia membeli? Kita kena matchkan. Orang ni suka boleh beli produk apa. Apa yang sesuai kita nak jual dengan orang ni. Kata ambil contoh. Kata cerita story kata ambil contoh. Macam Kak Tin. Kak Tin ni perempuan, mak anak 3 orang. Okay. Dan Kak Tin ni favourite Kak Tin adalah coklat. Kak Tin suka coklat. Kak Tin tak suka cheese. Kak Tin adalah mak anak 3 suka coklat. Dan Kak Tin tak suka cheese. Okay. So Kak Tin approach you. Tak apa you nampak Kak Tin lah. You nak approach Kak Tin. You nak marketing kat Kak Tin kan, nak jual dekat Kak Tin. Kalau Kak Tin, you dah tahu dah, Kak Tin ni tak makan cheese, suka coklat, ada anak 3 orang. So, apa produk yang sesuai untuk you promote dekat Kak Tin? Apa yang kita ada? Kita ada DFCC no cheese. Sebab Kak Tin kan tak suka cheese. Kita ada pandan gula Melaka. Kita ada pecan butterscotch. So, you nak convert customer, you nak convert potential customer, prospect customer menjadi pelanggan you. You kena kenal dia. Macam mana nak kenal? Inilah dia, kita kena approach. Okay, kita nak masuk. Kita nak masuk dari mana Dapat kita cakap tadi. Kita nak convert orang ni, kan? Kita nak convert orang ni jadi customer, kita kena kenal dia. So, nak kenal dia, kita kena approach. Kena approach dia, kena mendekati dia. Alright. Okay. So, sebelum kita masuk part-part teknikal, kita settle otak dulu Kita settle otak dulu. Tadi kita dah cerita mindset, kita kena kenal orang, kita kena kenal siapa yang bakal membeli. Okay, now Kak Tin suka cerita statistik. Okay, ini adalah true story. Kebanyakannya dropship yang baru masuk mamasak. Susahlah nak jual mamasak ni. Dah ramai orang iklan mamasak. Susahlah nak jual. Buka Facebook je iklan mamasak. Buka Facebook je iklan mamasak. Susahlah nak menjual. Susah memang susah lah jawapan dia nak. Okay, you sebelum nak cakap susah, you kena tahu statistik. Alright. Apa statistik mamasak? You kena tahu kita punya sale, mamasak punya sale setakat hari ini untuk November baru 3 juta. Daripada 1 hari bulan hingga hari ini 6 hari bulan baru 3 juta. Baru 3 juta ringgit Malaysia. Okay, kita convert. Tolong Kak Tin tekan calculator. 3 juta bahagi 30 ringgit. Berapa biji kek? Tolong Kak Tin jap tekan kalkulator. 3 juta bahagi 35 ringgit. 3 juta bahagi 35 ringgit. Allahai. Okey.
Statistik. Kita main dengan statistik. Sebab apa statistik? Sebab statistik adalah benda yang real, benda yang betul. Okey, penduduk Malaysia berapa ramai sayang? Penduduk Malaysia 33.2 juta. Sorry. Penduduk Malaysia 32.7 juta orang. Penduduk Malaysia 32.7. Penduduk Malaysia 32.7 juta. Ini manusia yang ada dekat Malaysia. Okey, jangan risau. Kata tulis kat sini sebab kata ada record. Nanti kata akan upload dekat YouTube. Okey. So, ni satu Malaysia 32.7 juta. Katakanlah kita ambil Lembah Kelang je. Kita ambil Lembah Kelang je. Lembah Kelang plus minus lebih kurang 4 juta orang. Lembah Kelang plus minus lebih kurang 4 juta orang. Okey. Tapi kita check. Kita tengok sel mamasak setakat hari ni baru 3 juta. 3 juta bahagi RM35. Kita andaikan. Jual semua combo dahsyat promo hari tu. Okey. Dengar-dengar ada orang tu dia tapau sampai 50 kek, 50 kotak combo dahsyat per hari ni saja. Kat Mamasak Kajang. Tahniah siapa yang ambil 50 CLD tadi tu. Terbaik. Okey. So masuk balik. Alright. So kita ambil statistik sale setakat hari ni baru 3 juta. 3 juta bahagi RM35. Kek yang keluar daripada Mamasak baru 85,000 biji. 85,000 biji. 85,000 biji daripada 3 juta manusia, baru 2%. Baru 2% yang beli Mamasak setakat hari ni. Untuk Lembah Kelang saja, untuk Lembah Kelang, KL Selangor, Lembah Kelang saja, baru 2% je yang beli kek Mamasak. Apa yang Kak Tin cuba nak cakap dengan korang hari ni, sebenarnya market F&B, market kek, market bakery Mamasak masih lagi tipis. Dia punya, kalau waktu zaman Kak Tin belajar tu disebut market penetration. Kata tu bahasa Melayu dia apa? Tembus market apa, pasaran, tembus pasaran, macam itulah. Bayangkan Lembah Kelang ada 3 juta penduduk, ambillah 3 juta penduduk Lembah Kelang, which is patutnya lebih Lembah Kelang. Tapi kek yang terjual setakat hari ni baru 85,000 kek, 85 biji kek, which is baru 2% daripada 3 juta manusia makan Mamasak. Mana pergi the rest? Mana pergi lagi orang lain? Kenapa tak ramai yang makan kek Mamasak? What happened? Which is 3 juta tu adalah sale Mamasak campur 12 cawangan. Kak Tin cantiknya. Thank you. Sempat. Kan? Which is 3 juta tu sebenarnya 3 juta sale Mamasak setakat hari ni adalah seluruh cawangan satu Malaysia. Kita ada 12 cawangan kan? Tapi kata pejam mata lah. Kan? Mana pergi lagi customer Mamasak yang lain? Yang baru 2% kan daripada Lembah Kelang yang membeli 85,000 biji kek. So, you all yang baru masuk, you all dropship yang baru daftar, sebenarnya you punya pasaran, you punya peluang untuk dapatkan customer masih lagi banyak. Ini yang Kak Tin cuba nak sampaikan. So, kita bermain dengan nombor ni sayang. Kita bukan pandai-pandai fikir-fikir. Tak, kita main dengan nombor sekarang ni. Okay? So, nak lagi sahih. Okay, now Kak Tin nak you all check. Sekeliling you all. Okay? Rumah you all dulu. Kita mulakan dengan rumah masing-masing. Check rumah you all. Berapa ramai ejen Mamasak yang betul-betul meletup, yang betul-betul dia tapau rumah tu. Orang lain nak beli memang dah tak cari orang lain, dah cari dia je. Berapa ramai yang ada? Berdasarkan sejarah dalam Mamasak ni, kita ada satu tim dekat dalam Mamasak ni, satu taman perumahan, berjiran depan belakang pun seorang master, belakang pun master stokis. Apa yang Kak Tin cuba nak cakap dengan korang? Peluang pasaran masih besar. So, jangan rasa dah tak ada orang nak beli dah Mamasak ni. Dah ramai orang iklan. Tak ada orang nak beli dah Kak Tin. Saya iklan pagi, petang, siang, malam. Tak ada orang nak beli Kak Tin. Nanti kita akan masuk. Cuma Kak Tin nak bagi you all nampak statistik yang sebenarnya pasaran kita masih luas. Masih ramai lagi orang tak pernah makan Mamasak. Buktinya you all sendiri. You all yang baru masuk Mamasak ni. You all dropship yang baru daftar ni. Kan. You all pun tak, kebanyakan you all pun, saya first time dengan nama Mamasak ni. Saya iklan pernah tengok, makan tak pernah lagi. Majority kan, dropship baru. Betul tak? Dropship baru. Kan? Alright.
So, kita dah sebut pasal market statistik So, kita tak main dengan auta. Kita main dengan fakta sekarang. Alright. So, okay. Kenapa lagi? Okay, apa lagi mindset yang you kena faham? Selain daripada tadi kita cakap pasal customer, semua manusia asal dia ada mulut, dia adalah potensi customer kita. Dia adalah orang yang berpotensi untuk jadi customer. Okay, itu adalah mindset yang pertama. Mindset yang kedua, statistik. Masih lagi besar. Pasaran memasak ni masih lagi besar. Penduduk Malaysia masih lagi belum ramai yang kenal memasak. Alright? Itu mindset kedua. You kena ada benda ni. You kena faham benda ni. Yang ketiga, repeat order sangat tinggi. Repeat order sangat tinggi. Kenapa kita kata repeat order sangat tinggi? Kak Tin, cuba cakap. Apa bukti repeat order sangat tinggi, Kak Tin? Apa bukti? Mestilah kan, you all kan di ADS baru. Di ADS baru kan mesti macam, ya ke repeat order tinggi? Ya ke? Ya ke tu? Meh, Kak Tin nak cerita. Okay, Mamasak start buat cawangan tahun 2016 kan, cawangan PJ 2016. Tak silap Kak Tin lah. Kalau kata salah, Kak Tin minta maaf, nanti boleh betulkan. Okay. So, kita betul-betul go all out waktu 2019. Waktu kita 2019 tu memang masak gila-gila kan. 2019 tu memang orang kata, actually 2018 penghujung tahun. 2018 penghujung tahun, Mama ada share kan, yang Mama masak gila-gila all out waktu 2018 penghujung tahun. Okay. Alright. So, apa bukti repeat order tinggi? Waktu Mama masak buka cawangan, kita waktu tahun 2016 kita ada 2 cawangan saja. Mama masak PJ, Mama masak Cyber. Lepas tu wujudnya Mama masak Kuantan and then Mama masak Sentul. 4 cawangan, okey, 4 cawangan selama 2 tahun tak silap Kak Tin. 4 cawangan selama 2 tahun. 2016, 2017, 4 cawangan sampai 2018. Minta maaf 4 cawangan sampai 2018. Masuk 2019, Mama masak dah start buka JB, Pasir Gudang and so on sampailah hari ni dah 12 cawangan dah. Okey. Kalau bukan sebab permintaan yang tinggi, apakah gila Mama nak buka cawangan banyak-banyak? Setuju ke setuju? Korang rasa nak buka cawangan tu macam buka kedai burger tepi jalan? Kalau bukan sebab permintaan yang tinggi, takkan ada wujudnya 12 cawangan. Setuju atau setuju sangat? Setuju ke setuju sangat? Disebabkan permintaan yang tinggi, that's why Mama masak punya cawangan makin bertambah. Kenapa permintaan tinggi sayang? Kenapa permintaan tinggi? Cakap dengan Kak Tin. Kenapa permintaan tinggi? Kenapa permintaan tinggi? Cuba cakap. Siapa boleh jawab? Kenapa permintaan produk Mama masak ni sangat tinggi? Boleh tak tolong bantu Kak Tin jawab? Kenapa permintaan produk Mama masak ni sangat tinggi? Cuba. Boleh? Bantu Kak Tin. Yang orang-orang lama ni. Korang rasa kenapa? Kenapa korang yang orang-orang lama ni? Saya pernah dapat customer beli semalam, hari ni beli lagi. Kenapa? Kenapa? Cepat. Bantu Kak Tin jawab. Kenapa permintaan sangat tinggi? Kek sedap dan murah sebab sedap. Sebab apa lagi? Kek sedap, bahan premium tapi mampu milik. Kek sedap menepati cita rasa sebab produk Mama masak dah jadi keperluan dah Kak Tin. Kek Mama masak dah jadi ganti nasi. Kan? Krep premium, sedap tapi harga berpatutan. Permintaan tinggi sebab sedap kualiti. Korang dah jawab dah. See? Korang lah yang dah jawab sekarang ni. Permintaan tinggi sebab repeat ordernya tinggi. Kenapa orang keep on membeli? Kenapa kek Mama masak? Kenapa kek Mama masak? You all dah jawab dah. Sebab sedap, bahan kualiti premium, harganya affordable. Kan? You all dah jawab. So, inilah bukti kenapa repeat order kita sangat tinggi. Okay? So, you kena ada mindset. Dalam otak you kena install. Mindset ni bila kita sebut mindset, you kena install. You kena tanam dalam kepala you. Okay? Kata ulang balik, kata recap balik Semua manusia asal ada mulut, dia adalah potensi customer kita. You kena ada mindset yang macam tu. Asal you lepas ni kan, kalau you keluar rumah, you nampak je manusia, asal dia manusia je. Ada mulut ni. Apa aku boleh jual DFCC, Nutella cheese tart, Pecan. You kena ada attitude yang itu. Asal manusia je, birthday bila dah ada plan dah nak beli kek apa. Actually kan, I jual kek Mama masak. Yang kek yang viral, yang sedap tu, tak apa, that's okay. Nombor phone apa? Itu cara dia.
Asal nampak manusia, dia ada mulut, dia adalah customer. Yang kedua, statistik tak menipu, data tak menipu. Nombor 2. Nombor 3, repeat order sangat tinggi sayang. Repeat order sangat tinggi. So you kena install benda ni dalam kepala. Kena install, alright? Okay, lagi. Apa lagi yang you kena faham tentang memasak ni? Yang you kena betul-betul install, masuk dalam kepala, betul-betul ada dekat dalam otak you. Yang keempatnya adalah kita punya sistem ordering kita. Kak Tin nak cerita true story True story. Okay. Waktu Kak Tin join Mamasak dulu, waktu Kak Tin dropship lah, waktu Kak Tin join Mamasak dulu, expectation Kak Tin, jual kek kan, jual kek. So kalau nak order kek ni, mestilah kena 2 hari sebelum, 3 hari sebelum. Sebab kek kan, mana dibuatnya orang nak order kek pagi petang boleh ambil. Dulu sebelum Kak Tin masuk Mamasak, Kak Tin punya pemikiran, Kak Tin ingat macam tu. Oh, jual kek okay, tak apalah. So ni kena pre-order lah kan, kena compile order, submit kena awal berapa hari Tanya Kak Ernie. Siapa? Sebab Kak Tin under Kak Ernie. Korang boleh tanya Kak Ernie. Sebab kita, ialah jual kek. Mana ada orang jual kek order pagi petang boleh ambil? Mana pernah dibuat orang kan? Kena paling pun 2 hari awal, 3 hari awal kan? True story Kak Tin. Alright? So Kak Ernie cakap apa? Tak. Kalau you ada order, you just submit je. Kak Ernie cakap you just submit je. Kita submit dalam sistem. So paling pun waktu dulu 4 jam. Dulu 4 jam. Sekarang 2 jam je dalam sistem. Sekarang kalau you all perasan buka sistem Mamasak, you all boleh order 2 jam kan? 2 jam awal. Daripada nak ambil, daripada date nak pick up, timing nak pick up, kena 2 jam. Dulu waktu Kak Tin dulu zaman manual 4 jam. Kak Tin waktu tu yang benar dia cakap, yang benar ni. Order kek, order pagi kalau katakanlah pukul 10 pagi, pukul 2 petang tu dah boleh ambil dah. 4 jam saja. So cakap sistem ordering Mamasak sangat pantas dan tak pernah dibuat dia orang. Okay? Even Kak Tin ni pernah lah makan kedai kek. Kak Tin ni orangnya suka makan. Kak Tin pernah lah pergi kedai kek yang brand yang banyak cawangan dulu, yang banyak cawangan tu. You all pun tahu kan, kek yang banyak cawangan tu apa kan? Pernah pergi, okay kita nak kek yang kita nak tu. Oh sorry, yang ini tak ada. Yang ada yang ini je. Yang ready stock yang ini je. Kalau you nak kek yang ini, you kena pre-order. So, yang branded pun kalau kita nak kek tu tak boleh dapat on the spot. Okay, kena pre-order. Yang kedai banyak cawangan tu. Bukan Mamasak, yang satu lagi brand tu. Okay, so you kena install dalam kepala you Mamasak punya sistem order dalam masa 2 jam saja. You submit pagi ni pukul 12 dah boleh ambil dah. Okay, but it depends. It depends on apa yang ada dalam sistem Mamasak lah. Kita ada sistem kita kan. So, refer leader masing-masing. Macam mana nak masuk sistem tu. Alright? Okay? So, selain daripada ordering yang luar biasa tu. Okay? Alright? Kita kena tengok. Lagi satu lah. Kata nak share dengan korang. Walaupun Mamasak punya sistem ordering ni cepat, yang paling bestnya apa? Kek tu adalah kek yang fresh. Mamasak punya team, dia tak sempat nak letak kek dalam chiller dia lama-lama. Biasanya team production, ni Mama bocor rahsia dengan Kak Tin. Mama cakap dengan Kak Tin, minggu lepas Kak Tin pergi rumah Mama, hari Isnin hari tu. Kak Tin pergi rumah Mama cakap, team production, bayangkan pukul 7 pagi, 7.30 pagi dah masuk kitchen. Sistem kita buka pukul berapa? Sistem kita buka pukul 9 kan? Sistem Mamasak, kalau you all nak order pukul 9 kan, boleh submit order kan? Okay? Outlet pun buka pukul 9 kan. Tapi tim kitchen mama pukul 7 dah masuk. 7.30. Ada tu tak balik, tidur kat dapur. Sebab apa? Buat kek non-stop. Mamasak ni dah macam, kata rasa dah macam kilang dah. Jenis buat kek non-stop. Sebab apa? Kek buat sejuk je, dah setting je keluar. Kek buat dah sejuk, setting je keluar. Tak sempat nak buat ready stock, nak display. Sebab tu you all, kalau tak pernah pergi outlet, please pergi. Sebab apa? Sebab you nak kena tengok macam mana sebenarnya operasi Mamasak. Okay, you sedang buat bisnes Mamasak. Bila you sedang buat bisnes, you kena tahu at least dia punya operasi outlet. Okay, you kena tahu at least dia punya operasi outlet. Mamasak punya kedai kek macam bank. Mamasak ni boleh dikatakan bank kek lah kata rasa kan. Ambil nombor giliran, isi borang. Macam nak keluarkan duit dalam bank. Padahal kita keluarkan kek. Bank Mamasak. Duit jadi duit lah, betul lah. Kek tu jadi duit. Duit lah tu. Umpama lah, sama je kan. Jual dapat duit kan. Kan? Tak sempat Dek Non nak display. Tak sempat. Sebab kek buat je keluar. Alright? Okay?
So you kena faham lah. And then benda tu kek Mama Sap adalah kek fresh. Walaupun kita order pagi dapat petang, dia bukan kek semalam, bukan kek 2 minggu lepas. Tak, dia adalah kek yang fresh, freshly baked. Okay, compare dengan ni kalau macam sekarang again kat cakap Katin ni orangnya suka berjalan, suka makan kat kedai sana sini kan. Compare dengan satu brand yang banyak cawangan ni. Kek dia semua kek kadang ada seminggu dalam chiller dia. Kek yang orang kata bukan fresh bake lah kan, bukan fresh bake. And then you kena faham juga, kita punya 12 cawangan ni ianya adalah production house. Maksudnya buat kek dekat situ juga. Kecuali cube cake lah, cube cake kita vendor kan. Tapi macam kek-kek DFCC apa semua tu, dia buat dekat outlet tu. So memang fresh, betul-betul fresh. Bukan ambil daripada central kitchen, letak bahan pengawet, boleh tahan sebulan 2 bulan. Tidak. Okay, tidak. Laju ke? Kak Tin cakap laju sangat ke? Sorry. Ke laju, sistem laju. Sistem laju kan. Bukan Kak Tin cakap laju, sistem laju. Okay. Alright. Okay. And then, sayang, kita punya sistem order online tu luar biasa dahsyat kan. Tekan-tekan siap battle macam main game lagi. Hebat kan sistem Mama Sap. So you kena tahulah, benda ni you kena install. Sebelum you nak menjual, you kena betul-betul faham. Okay. Benda ni kena install kat kepala. Alright. Okay. And then kita ada sistem runner kita lah. Okay, which is sistem runner yang sangat luar biasa. Kita ada ramai runner-runner yang very, orang kata reliable, yang sangat kita boleh percaya kan. Okay, so kita ada runner yang boleh kita katakan runner on call. Kadang-kadang kan Kak Tin, ni pengalaman Kak Tin macam baru-baru start ni Kak Tin dapat order Rawang kan, contohnya Rawang Slim River. Bayangkan Slim River tak ada outlet, tapi disebabkan kita ada runner yang sangat ramai, petang tu baru cari runner je, sekejap dah dapat runner dah. Okay, so ini adalah orang kata mindset, pemikiran, pemahaman yang you kena ada sebelum you nak buat marketing, sebelum you nak buat sale. You kena tahu dulu bahagian ni. Alright. Okay, so now mari kita masuk bahagian seterusnya. Tadi kita dekat otak. Otak kita kena install. Kata recap balik. Siapa yang baru masuk kata recap balik. Asal dia manusia, ada mulut, dia boleh jadi customer. Nombor 1. Kedua, statistik. Kita punya statistik jualan dekat Malaysia tak sampai, Lembah Kelang tak sampai 2%. Tak sampai. Rasanya 0.00 berapa persen lah rasanya. Okay. Lembah Kelang, kata sebut Lembah Kelang je ni. Lembah Kelang. Sebab apa? Sebab kita ada banyak outlet Lembah Kelang kan. Alright. So yang ketiga, kita punya sistem order. Alright. Ketiga, kita punya repeat order. Repeat order kita sangat tinggi. Keempat, sistem order. Kelima, sistem runner. You kena ada installation ni kat kepala. Settle kepala, meh kita turun di hati. Okay. Bijak macam mana sekalipun, faham macam mana sekalipun, saya faham Kak Tin, Mama Sap memang terbaik. Saya faham sistem Mama Sap memang luar biasa. Saya faham. Saya mengetahui, saya mengerti. Faham je tak cukup kalau tak cinta. Faham je tak cukup kalau tak cinta dekat hati. Faham je tak cukup, pandai je tak cukup kalau dekat hati ni, kek rupa gini, kek besar ni je kek dia. Color hijau now. Kalau dalam hati you tak cinta, faham je tak cukup. Dapat? Apa kata cuba sampaikan? Kena ada rasa cinta dalam hati terhadap produk. Kena ada rasa cinta. Tak nampak muka Kak Tin macam serius lah tak nampak. Betul ke tak nampak? Serius lah tak nampak. Faham tak apa kata cakap? Bijak di sini je tak guna kalau dekat hati tak ada cinta. Okay? Walaupun you menumpang platform Mama Sap, walaupun you menggunakan brand Mama Sap, tetap produk tu adalah produk you yang nak jual. Produk yang you jual. So you kena ada rasa cinta, suka. Ya Allah, walaupun saya jual, saya tak boleh berhenti makan. Buktinya, tengok belakang Kak Tin ni. Nampak ni? Dori ni kosong dah. Kokek ni semua. Ni kedai runcit Kak Tin. Agak-agak lapar kan? Ambil lah Belgian cookies tu ke. Belgian cookies ni asalnya ada beberapa kotak dah. Ada susut dah kedai runcit Kak Tin. Okay.
Setakat bijak di otak tak guna kalau hati tak terisi sayang. Hati kena ada cinta. Okay? Sebab tu, mana dropship yang baru masuk ni. Kalau you all ada budget, please beli satu untuk you all makan. Satu lah. Apa-apa kek tak kisah. Kata tak paksa. Berapa bajet yang you ada? Kalau you ada RM12, belilah mini pack tu. Kalau tak ada, kalau lebih sikit ada RM40, belilah combo dahsyat. You dapat 4 kek, you boleh rasa semua. Okay? Alright? So, kena ada rasa cinta. So, mana dropship baru, kalau you tak pernah makan kek Mak masak, macam mana you nak jual? Sebab you sendiri tak rasa. Bak kata Mama, macam mana kau nak promote kalau dalam hati kau makan pun tak pernah. Tapi kau cakap, sedap tau, kek ni sedap tau. Fake sangat. Fake sangat. Bak kata Mama, fake kan? Bahasa kasarnya lagi, munafik. Pelan je cakap. Bahasa kasarnya lagi, munafik. Gitulah kan bahasanya kan. So pastikan at least you try makan, rasa dulu, experience dulu. Okay? Mesti ada standby kek dalam peti. Bosan-bosan makan kek kan. Kena, okay? Kena try. So, kalau you tanya Kak Tin, Kak Tin, produk Mak Masak ni banyak sangat lah Kak Tin. Apa yang saya kena fokus? Apa yang saya boleh fokus? Kak Tin tak nak bagi you suggestion. Kak Tin tak nak bagi you cadangan. You sendiri kena cuba. Sebab benda cinta ni sayang, macam Kak Tin kata dengan korang lah. Kak Tin tak suka cheese, Kak Tin suka coklat. Korang tak boleh pressure Kak Tin jual Nutella cheese tart. Sebab Kak Tin suka di FCC no cheese. Faham tak? Kita hanya boleh jual benda yang kita cinta. Tapi sayang, itu cakap je. Sekarang Kak Tin, kek Mak Masak semua Kak Tin suka. Kata selingan ya. Kak Tin kan, Kak Tin gemuk ni sebab makan Mak Masak lah. Mak Masak yang salah. Kak Tin gemuk. Saya nampak tu dah gemuk makan kek sedap sangat. Tak pasal gemuk Mak Masak yang salah. Okay. Alright. Kata Mama nanti kita dewan lah. Hari-hari kita dewan. Yang penting kita dewan. Okay. Alright. Kak Tin cerita Kak Tin punya story lah kan. Kak Tin sebelum join Mak Masak, Kak Tin ni memang orangnya orang kata kalau kek coklat je. Coklat cake, coklat moist kan. Kek coklat moist itu je. Kak Tin tak pernah try kek yang lain-lain tau. Tapi bila dah join Mak Masak, dah menjual tu, Kak Tin ni memang patternnya Kak Tin akan makan dulu sebelum Kak Tin promote. So waktu dulu ada Spartak. Ya Allah sedapnya. Spartak Russian cake kan. Spartak Kak Tin try. Lepas tu pecan butterscotch tu Kak Tin tak pernah makan. Dekat tempat lain Kak Tin tak pernah makan. Kak Tin try Mak Masak punya. Lepas makan Mak Masak punya, baru Kak Tin try makan yang orang lain punya. Tak boleh lawan. Tak boleh lawan yang orang lain punya tu. Okay. And then apa lagi yang Kak Tin tak pernah makan? Kambing lah, of course kambing. Kak Tin sebelum masuk Mak Masak, bau kambing tu tak boleh. Kak Tin muntah nanti. Kak Tin tak boleh. Bau kambing apatah lagi masuk mulut. Kak Tin pernah makan kambing sebelum ni. Makan, Kak Tin muntah. Hanying, Kak Tin tak boleh makan. Okay. Tapi disebabkan testimoni yang sangat banyak dekat kambing Mak Masak. Percaya tak? Kak Tin ni makan kambing waktu Kak Tin stokis. Maksudnya selama Kak Tin dropship dengan ejen, Kak Tin tak pernah makan kambing Mak Masak. Sebab Kak Tin kan orangnya tak suka makan kambing. Tak boleh makan kambing. Tapi bila Kak Tin naik stokis, tim Kak Tin kat bawah, Kak Tin, kambing sedap sangat. Kak Tin cakap, you ke sedap? Kena pula lepas tu dropship Kak Tin kat bawah tu, saya tak makan kambing. Lepas tu saya makan Mak Masak punya, saya boleh makan. Cakap, you ke? Kak Tin pun, okey lah. Kak Tin pun ambil. Kak Tin pun belilah satu untuk Kak Tin makan sendiri. First time sayang, first time. Kak Tin stokis tau. Waktu tu Kak Tin stokis, baru Kak Tin makan. Cakap, ya Allah, memang sedap rupanya kambing Mak Masak. Sampailah hari ni, setiap hari peti ais Kak Tin tu tak pernah sunyi, tak pernah kosong daripada kambing. Wajib daripada kambing. Okay. Okay. Ni Nuriati ni antara orang yang bertanggungjawab mempengaruhi Kak Tin untuk makan kambing. Anak Kak Tin Nuriati ni. Okay. So itulah dia. Cinta. You kena ada cinta terhadap produk. Produk tu kena betul-betul cinta. Okay. Kalau you tak kenal produk tu, you nak buat marketing susah. Customer tak akan rasa you punya copywriting. Customer tak akan rasa kesungguhan you buat marketing. Customer tak akan rasa you punya, you punya energy yang you buat, yang you tengah promote tu. Faham? Okay. So, cinta, emosi ni tadi. Tapi sayang, emosi ni dekat produk je tak cukup. Dekat produk je tak cukup. Kenapa kata-kata dekat produk je tak cukup? Biasa tak? Kata share true story dropship yang ada dalam tim Kak Tin, yang pernah berada dalam tim Kak Tin. Suka dah produk. Sayang, cinta kat produk. Pandai jual. Boleh dah jual. Sebab dia suka produk Mak Masak kan, dia boleh dia jual. Tapi kan tak tahan lama. Kenapalah asyik kat dropship je ni? Kenapa tak naik-naik agent ya? Kenapa tak naik-naik stokis ya?
Bila Katin check, rupa-rupanya dia tak ada kecintaan terhadap platform. Dia tak percaya yang platform Mama Sap ni boleh bagi dia income ribu-riban, boleh ubah kehidupan dia. Dia tak percaya. Dia just suka produk, dia suka jual, tapi dia tak boleh pergi next level, dia tak boleh naik level yang seterusnya. Sebab yang kedua, dia gagal cinta platform. Faham? Inilah kesilapan dropship. So, you all dropship baru, jangan ulang kesilapan ni. You kena cintakan produk dan you kena cintakan platform. Macam mana nak cinta platform? Nak kata bocor rahsia tak? Macam mana nak cintakan platform Mama Sap ni? Kata platform ni sistem, mana ada manusia. Apa benda nak bercinta dengan mesin, dengan sistem teknologi ni? Macam mana nak bercinta dengan platform? Nak tak kata bocor? Macam mana nak bercinta dengan platform? Macam mana nak cinta dengan platform? Macam mana nak cinta dengan platform? Ada tak nak tahu ni? Ada nak tahu? Kata bocor rahsia. Senang je. Senang je. Nak cinta dengan platform ni sayang, cari owner dia. Siapa owner platform? Boleh tolong kata jawab? Siapa owner platform sayang? Siapa yang buat platform ni? Siapa yang buat platform ni sayang? Nak cinta dengan platform, bercintalah dengan owner dia. Siapa owner dia? Siapa owner dia? Mama pandai, kan? Korang nak sayang, korang nak yakin dengan platform, korang kena bercinta dengan Mama lah. Macam mana nak bercinta dengan Mama? Follow lah Mama. Mama punya live tengok. Mama punya pete-pete tu korang dengar. Jangan korang baru dengar 1-2 saat Mama menjerit, terus off. Tak nak dengar lah. Janganlah macam tu. Faham tak? Nak bercinta dengan platform, bercintalah dengan owner dia. Platform tu memanglah tak ada apa, dia sistem. Platform tu dia tak ada roh, tak ada apa. Tapi siapa owner dia? Pergi kejarlah owner dia. Bercintalah dengan Mama, follow Facebook Mama, follow IG Mama. Sebab tu you all dropship baru ni, jangan seronok dengan produk, jangan seronok dengan untung runcit tu semata-mata. You kena kenal platform ni. Sebab apa? Platform ni boleh bagi you lebih lagi. Platform Mama Sap ni boleh ubah hidup you 360 darjah. Macam mana Kak Tin berubah? Kau ingat Kak Tin terpekik malam ni sebab sesaja ke? Sebab dalam platform Mama Sap ni ada terlampau banyak harta karun. Siapa yang dalam tim Kak Tin? Semalam kita baru cerita pasal harta karun. Korang nak dapat harta karun tu, korang kena kenal. Bukan sekadar platform, bukan sekadar produk, bukan sekadar leader you all. You kena kenal owner platform. So follow FB Mama, follow IG Mama, like Mama tengok. Okay? Ini melibatkan hati. Korang nak sale korang senang kan? Korang nak sale korang meletup-letup kan? Nak cepat sebulan master. Nak cepat sebulan master stokis. Buat apa kata cakap ni? Okay? Kenal produk. Okay? Bercinta dengan produk. Bercinta dengan platform. Nak bercinta dengan platform, kenal lah Mama. Follow lah Mama. Okay? Ini bukan membodek ya. Ini bukan live membodek. Tapi ini benda kenyataan. Kenapa kata cakap ini bukan bodek? Sebab kena sedar hakikatnya. Hakikatnya sekarang apa? Kita sedang menumpang mencari rezeki di platform Mama. Kalau kita ada isu dengan Mama, kita ada isu dengan platform, macam mana kita nak dapat lebih? Sekarang ni korang nak dapat lebih ke tak nak? Nak dapat lebih ke tak nak? Nak puluh-puluh ribu? Nak 60 ribu sebulan? Nak 70 ribu income bukan sale, income. Jaga hubungan you baik-baik. Okay? Alright? Kenal dengan Mama. Follow Mama betul-betul. Apa Mama live ke apa tengok. Alright? Okay? So lagi apa? Macam mana lagi kita nak ikat hati kita dengan platform? Macam mana lagi kita nak ikat hati dengan platform? Pengalaman sendiri. Okay? Pengalaman sendiri. Kena try, kena beli. Mungkin bulan ni kita try Pandai Gula Melaka. Nanti dapat commercial. Bulan depan try Pecan Butterscotch. Okay? Alright? Pengalaman sendiri. You kena ada experience tu. Okay? So, kita dah settle Otak dah settle. Hati dah settle. Sini dah settle. Mana lagi nak pergi? Lagi next apa? Bawah. Janganlah. Tangan. Okay, next. Kita punya
physical. Okay. So ini kita masuk technical part lah. Okay, kita masuk technical part. Alright. So tadi Kak Tin memang terpaksa lama sikit nak bagi korang orang kata ice breaking. Bagi ice breaking, okay. So next kita masuk technical. So technical ni, alright, Kak Tin dah sebut tadi, macam mana kita nak dapatkan sale kita yang pertama. Otak dah settle, hati dah settle, now technical. Okay Kak Tin, otak saya dah okay, saya pandai, saya dah faham. Okay, saya dah cinta mama, I love you, I love you, I love you, I love you. Okay, next apa Kak Tin, next? Otak pandai, cinta bagai nak mampus, tapi kalau pemalas, tak jadi apa. Kalau pemalas sayang, tak jadi apa sayang. Kak Tin, saya mengerti Kak Tin, platform ni luar biasa hebat Kak Tin. Dan saya mencintai mama sepenuh hati saya. Lepas tu kau punya marketing sehari sekali. Facebook friend kau 10 orang. Lepas tu kau punya copywriting pun main copy paste, baca tak apa pun tak. Kak Tin, saya faham platform ni. Saya cintakan mama. Saya suka makan kek mama masak. Kek mama semua saya dah makan. Otak pandai, hati gila-gila, tapi pemalas. Lepas tu kau nak cerita juta. Mana boleh. Otak settle, hati settle, rajin kena ada sayang. Kena rajin. Kena ada tindakan. Kena ada tindakan. Okay. So, apa tindakan paling basic korang kena buat? Tindakan paling basic untuk dropship baru. Okay. Dropship baru, dengar cakap Kak Tin. Tak ada customer suka dipaksa. Customer tak suka dipaksa. Okay. Contoh. Situasi di shopping mall. Korang pernah pergi shopping mall? Pernah pergi shopping mall? Korang suka tak? Tiba-tiba ada promoter. Ada promoter kan? Tarik. Siapa nama kat sini? Hafiz. Hafiz. Mel lah. Beli Hafiz. Ya Allah Hafiz. Belilah. Hafiz kita jual. Ini best Hafiz. Ya Allah Hafiz. Ni Mel lah Hafiz. Main tarik lagi. Kena paksa. Suka tak kena paksa? Suka tak? You all suka tak customer kalau you all dipaksa macam tu? Hafiz, ya Allah tengoklah Hafiz, tengoklah sedap ni Hafiz, suka sama sedap ni. Suka tak macam tu? Siapa suka? Siapa suka kena paksa? Kata tak suka? Kata tak suka kena paksa? Tak suka kan? Mana suka? Tak suka. Tapi beza. Next drama. Hafiz lalu. Nama orang lain pula lah. Zaki. Nama Zaki. Zaki lalu. Assalamualaikum Cik Zaki. Minta maaf ganggu Cik Zaki. Cik Zaki dalam keadaan rushing ke? Cik Zaki dalam keadaan rushing ke sekarang? Oh tak, sedang berjalan-jalan. Cik Zaki, saya just nak share sikit. Boleh pinjam 5 minit? Pinjam 5 minit sekejap Cik Zaki? Saya nak share sikit. Ini combo dahsyat kita ada 4 kek. Cik Zaki bila birthday? Situasi yang kedua. Cik Zaki lalu, kita tahan. Cik Zaki minta maaf ganggu. Cik dalam keadaan rushing ke? Boleh saya pinjam 5 minit? Saya pinjam 5 minit sekejap. Saya just nak share dengan Cik Zaki. Kita ada combo lagi dahsyat. Okay. Suka tak? Kalau Cik Zaki, mana Cik Zaki tadi? Kita tahan Cik Zaki. Kita tanya dia busy ke? Boleh ke pinjam 5 minit? Pinjam 5 minit. Nak share je. Kita just nak share je. Suka tak macam tu? Kalau you jadi Cik Zaki, suka tak? Ke tak suka juga? Kalau kata okey. Cik Zaki tadi, Cik Zaki. Suka kan Emak kan? Nama saya Syai Kak Tin, bukan Zaki. Suka Cik Zaki kan? Kena pula Kak Tin yang tarik. Lagi Cik Zaki tu. Gini-gini Cik Zaki. Lagi pula Kak Tin ni cantik. Kak Tin ni pula yang tarik Cik Zaki tu. Tahu terlupa dia. Tak adalah. Gurau je. Kan? Customer tak suka dipaksa anak-anakku yang mana-mana baru ni. So, macam mana kita nak buat tindakan? Kita kena approach, mendekati. Tapi dengan cara yang beradab. Bukan mendekati dengan cara yang memaksa. Jual kat saya Kak Tin. Suka korang nakal korang. Customer, okay, kita nak apa tindakan you all kena buat? Baby baru, tindakan yang you all kena buat, okay? Approach, mendekati, tapi dengan cara yang beradab. Jangan memaksa. Okay? Alright? Jangan memaksa.
So, contoh kita nak approach dekat WhatsApp. Kata bagi contoh paling basic, semua orang buat kan? Semua orang buat kan WhatsApp kan? Okay. So, kita WhatsApp customer approach. Okay, contoh. Ni contoh yang Kak Tin selalu buat. Ini contoh selalu Kak Tin buat. Dan Kak Tin mengajar tim Kak Tin nak approach customer guna teknik pingpong. Walaupun you tak pandai main pingpong, you guna teknik pingpong. Sayang, you nak main pingpong. Siapa yang wakil sekolah main game pingpong? Pingpong, kalau kita nak pukul pingpong, kita tak boleh smash macam tu tau. Kita tak boleh smash macam tu. Kita kena lembut, kedepek, kedepuk, kedepek. Tangan tu terletak-letak main pingpong. Siapa main pingpong? Kita tak boleh, kalau main pingpong, kita tak boleh pukul tu kuat. Kalau kita pukul kuat, dia akan memang terbang lah bola pingpong tu. Okay? Okay? Faham tak? Kalau kita main pingpong, kita kena lembut je tangan. Lembut, perlahan-perlahan. And then dia kena one step. Orang ni balas, kita balas. Orang ni balas, kita balas. Macam itulah kita dengan customer. Okay? Macam itulah kita dengan customer. So, kalau dekat WhatsApp, Kak Tin selalu ajar anak-anak Kak Tin, mulakan dengan salam dulu. Okay? Saya juara pingpong college. Kan? Ramlah kan? Ramlah, kalau kita nak main pingpong, Ramlah, kita tak boleh pukul kuat-kuat. Betul tak, Ramlah? Kita punya opening tu pun kena cakap, alah, lembut je baling. Betul tak? Kita tak boleh kuat-kuat kalau pingpong. So, bagi salam. Mulakan dengan salam. Assalamualaikum. Satu je. Tunggu dia reply. Tunggu customer reply. Okay? Alright? Customer reply. Waalaikumsalam. Siapa ni? Customer. Waalaikumsalam. Siapa ni? Sorry lah, Hawa. Ni saya Fatin. Hawa ingat lagi tak? Kawan tadika kelas cerdik dulu. 6 cerdik dulu. Okay? Nak approach balik. Bagi salam. Kan? Bagi salam. Tunggu dia reply. Kenalkan diri. Kenalkan diri kita siapa. Kalau yang you sedang approach tu kawan lama. Kawan lama. Tapi kawan lama yang tak berapa nak rapat. Tetap juga you kena lemah lembut. Kecuali kalau you approach tu kawan lepak you. Yang memang lugua-lugua tu. Yang lugua-lugua tu okey. Lah bro, tak ingat aku lagi ke bro? Lah Kak Tin lah. Tu boleh lah kalau yang memang member. Okay, memang member boleh lah nak main lugua bro babe tu kan. Okay, tadikan 6 cerdik. Contoh, okay. Bagi salam, tunggu reply. Kenalkan diri. Kenalkan diri. Okay. Buat flashback. Take note Bagi salam, tunggu reply. Okay. Bagi salam, tunggu reply. Dia reply, kita kenalkan diri. Lepas tu buat flashback. Kalau yang you sedang approach ni kawan-kawan lama, buat flashback. Alah, aku ni Atin. Dulu kita tadika sama-sama. Aku 6 cerdik, kau 6 bijak. Ingat lagi tak? Tak apalah, kau tak ingat, tak apalah. Sorry lah ganggu kau malam-malam. Dah flashback, baru bagi tahu tujuan. Tapi take note. Tujuan you all, jangan hard selling. Take note. Tujuan you contact dia balik tu, jangan hard selling. Okay? Sorry lah kacau. Aku just nak share dengan kau. Aku sekarang ni adalah buat bisnes kecil-kecil sikit. Jual kambing perap, ada jual kek. Kok lah kalau kau teringin nak order, bagi tahu aku That's it, as simple as that. Dapat tak? Bagi salam, tunggu reply. Kenalkan diri, buat flashback. Ni kalau orang lama kalau kawan-kawan lama, buat flashback. Okay? Lepas buat flashback, bagi tahu tujuan. Tapi tujuan jangan hard selling. Okay? Alright? Ni standard kan? Ni standard semua orang buat kan? Kata nak tambah satu lagi. Ini mahal. Siapa yang stay live dengan kata hari ni? Ini mahal. Sebab benda ni kata tak share dengan semua orang. Tapi sebab korang semua best malam ni, kata share dengan korang. So, lepas kita bagi tahu tujuan kita, you kena tambah satu lagi. Benda ni you kena tambah. Take note Contoh tadi nama dia siapa? Nama dia siapa? Siapa tadi nama dia? Hawa Okay, Hawa. Okay Hawa, thank you tau reply WhatsApp aku. Cakap-cakap, Hawa, thank you tau reply WhatsApp. By the way Hawa, kau nak tak aku share dengan kau apa-apa promosi yang ada? Tanya dia macam tu. Kau nak tak aku share dengan kau apa-apa promosi yang ada?
Kadang-kadang kita orang ni, sebab kadang-kadang Mak Masak ni selalu buat kontes. Macam baru-baru ni kita buat kontes gold bar. Beli Diva dengan Dona dapat gold bar 999. Kau nak tak aku share promosi-promosi yang ada? Dapat tak? Kelaju sangat. Kelaju sangat. Kata ulang balik Lepas bagi tahu tujuan tadi, kita tambah satu lagi. Satu lagi yang kita tambah ni, kita cakap macam ni. Okay, Hawa, thank you tau, reply. Terima kasih reply. Okay, sekejap, please charge the kejap kata ni punya. Sekejap, ada lagi ni. Sekejap kita tengok bateri. Oh, ada je bateri. Okay, Hawa, thank you tau reply. Ulang balik Hawa, thank you tau reply. Okay, apa? By the way Hawa, kau nak tak aku share? Hawa, kau nak tak aku share latest promosi yang ada daripada Mak Masak? Macam baru-baru ni kita ada buat, sebutlah promosi apa. Okay, mana tahu ada rezeki kau boleh dapat, kau boleh menang ke, tak apa kau teringin nak order ke. Okay, kenapa kita tanya macam ni? Matlamat dia kita nak dia cakap, okay, bolehlah, nanti share je lah dengan aku. Tak nampak muka? Ya ke tak nampak muka? Okay, nampak dah. Okay, matlamat kita tanya soalan tadi. Kita nak dia setuju, okay, untuk kita share. Promosi. Okay, untuk kita share promosi ni, inilah yang nak masuk ke kolam customer. Bila dia kata saja, bila Hawa ni cakap, boleh, nanti kau share je lah dengan aku, tak apa. Bila dia cakap dia boleh, dia nak tahu promosi, inilah startnya kolam customer. Apa you kena buat? Ini teknikal ini masuk teknikal. So, bila customer ni kata, oh boleh, share lah, share je dengan aku, boleh. Kalau dia kata boleh je share, benda yang you kena buat adalah kolam customer. So, Kak Tia tunjuk dengan you all kolam customer. Ini kita masuk topik kolam customer dah. Alright. Bila orang yang kita WhatsApp tu kata dia sudi nak terima kita punya promosi-promosi tu, dia okey je kalau kita nak share, inilah yang you kena buat adalah you kena buat kolam. You kena buat kolam customer. So, kita nak masuk topik kolam customer. Ready? Ready nak masuk topik kolam customer? Tadi kita dah approach kan? Dia tak beli tak apa. Dia tak beli pun tak apa. Yang penting kita nak dia setuju untuk kita share promosi-promosi. Okay? Bila dia kata nampak CP je. Kata kena adjust sikit nampak CP je. Ya ke? Okay. Alright. Bila dia kata setuju nak terima promosi tu. Okay, apa kita kena buat? Kita kena pastikan, okay, dia save nombor kita. Okay, thank you Hawa. By the way Hawa, kau nanti jangan lupa tau. Okay, by the way Hawa, nanti kau jangan lupa tau save nombor aku. Macam tu. Kau save nombor, save lah Kak Tin Mak Masak pun boleh kan. Sebab promosi-promosi ni aku bagi guna broadcast WhatsApp. Yang save nombor je dapat. So, kau save nombor dulu. Dapat tak you all? Okay Hawa, thank you. By the way Hawa, untuk promosi ni, kau save nombor aku dulu tau. Save nombor aku. Adjust kamera ke kanan. Nak adjust lagi? Okay ke tak okay? Kenapa Kak Tia nampak okay? Nampak full. Okay. Alright. Baru okay. Okay. So, cakap dengan Hawa tadi. Hawa, untuk promosi ni kau save tau nombor aku. Okay, kau save nombor aku sebab aku akan share promosi ni menggunakan broadcast WhatsApp. Hanya yang save nombor sahaja akan dapat. So, kau save dulu cakap macam tu dengan dia. Nanti dia pun Hawa macam okay, aku dah save dah. Hawa cakap dah save je, you lega. Hawa cakap dah save je, matlamat you dah settle dah. Okay. So, apa you kena buat? Bila dia save je nombor you kena buat kolam customer lah. Kolam customer ni adalah broadcast.
Kolam customer ni adalah broadcast. Okay, you all familiar dengan broadcast WhatsApp? Kalau you all tak pandai, tak tahu apa itu broadcast WhatsApp, Kak Tin punya channel YouTube ada tutorial buat broadcast. You all boleh pergi ke YouTube channel Kak Tin, ada tutorial nak buat broadcast. You all boleh tengok kat situ. Nampak tepi-tepi je. Korang ni yang benar ni. Kenapa Kak Tin nampak penuh je? Kan? Kan kata ke depan lagi dengar? Kan kata ke depan lagi? Okay. Alright. So, broadcast WhatsApp tadi, bila customer kata, okay boleh aku dah save. Dia cakap kan? Bila dia kata, okay aku dah save. So, apa you kena buat? You kena buat broadcast WhatsApp. Okay, macam mana nak buat broadcast WhatsApp? Buka WhatsApp. Tekan button 3 dekat tepi. Okay. You klik lah new broadcast tu. Lepas tu masuk kalau nombor phone. Alright. Okay, masuk kalau nombor phone. So, dia punya video tutorial ada dekat Kak Tin punya YouTube channel. So, nanti pergi dekat YouTube channel Kak Tin. You all boleh tengok dekat YouTube Kak Tin ada tutorial step 1, step 2, step 3 untuk buat broadcast ni. Alright. Okay. So, dah masuk dekat broadcast you. Itu dah kira settle dah. Kolam customer you. Alright. Tapi kolam ni kena keep on tambah. Kena keep on tambah. Alright. Kena keep on tambah. Jangan 1-2 customer je. Setiap hari kena ada penambahan customer baru dalam kolam broadcast you all. Alright. So, setiap hari you all kena ada engagement dengan customer. Ingat, kunci dia apa? Kunci dia customer tak suka dipaksa. Customer tak suka dipaksa. So, kita kena keep on buat sharing. Kita kena keep on buat sharing. Okay? Saya dah buat dah broadcast list. Thank you. Kan? You kena keep on sharing. Apa sharing? Contoh sharing kan? Contoh sharing contoh. Contoh sharing video makan lah. Video makan kan? Ya Allah, cuba tengok ni. Review kambing perak Mama Sap. Terliur sangat saya tengok. Hantar kat customer. Kita tak suruh dia beli pun. You kena keep on sharing dengan customer. Faham? Kena ada engagement dengan customer. Alright? So, tadi kita cerita pasal kolam. Approach. Okay, now kita nak pergi next. Siapa orang yang you patut approach? Siapa orang? Siapa orangnya? Siapa orangnya yang you patut approach? Cuma beware. Take note sini. Take note. Sebelum nak masukkan orang dalam kolam broadcast kita, sebelum nak masukkan customer dalam kolam, kita kena tanya dia dulu. Kita kena bagi tahu dia dulu. Contoh tadi kita tanya Hawa kan? Hawa, kau save tak nombor aku? Kan sebelum kita suruh dia save kan dia cakap, Hawa, kau nak tak aku share promosi-promosi yang ada? So dekat sini kita dah minta dia punya permission, dia punya keizinan untuk kita kongsi selalu dengan dia. Jangan tiba-tiba you letak nombor customer dekat broadcast. Lepas tu hari-hari you spam dia. Jangan. You kena bagi tahu dulu. Kan dia cakap tadi, Hawa, you nak tak kita share dengan you promosi yang ada setiap hari? Kalau kita ada promosi, kita akan share dengan you cepat-cepat. Kalau kita, nak, share lah dengan aku. Okay, Hawa, save nombor saya. Save nombor saya sebab promosi ni kita bagi guna broadcast. So, kalau you tak save, you tak akan dapat. Okay. Alright. So, bila dia kata, okay, aku save. Maksudnya dekat sini kita dah ada akad dah. Dia pun okay. Kita nak hantar message kat dia hari-hari pun dia okay. Okay, sebab apa dia tahu kita nak hantar tu promosi kat dia, info-info dekat dia. So, dia okay. So, make sure you dah dapat, orang kata mutual agreement lah. Dua-dua setuju lah. Jangan tiba-tiba je letak orang tu dalam kolam broadcast. Jangan. Macam tu is not good, alright? Okay. So, settle kat sini. Now, Kak Tin nak masuk. Siapa orang yang kita patut approach dahulu? Siapa orang? Sebab you all kan dropship baru, yang baru-baru ni, senang je. Kak Tin bagi tips senang. Jangan tengok jauh-jauh. Jangan fikir jauh-jauh. Kak Tin, dekat Rawang ni tak ada orang nak beli, Kak Tin. Dekat Rawang ni tak ada. Kau tengoklah Rawang tu. Padahal Mama Sap ada 12 cawangan kot. Okay? Alright? Apa yang you kena buat? Siapa orang yang you kena approach adalah Pertama adalah kenalan di handphone you. So, buka handphone you. Buka dekat bahagian contacts. You kena scroll satu-satu dan WhatsApp satu-satu nombor phone. You kena WhatsApp sampai dia cakap, okay, aku okay je kau nak share promosi. Nanti share lah dengan aku.
Itu matlamat kita. Kita kena WhatsApp satu-satu customer sampai dia kata dia setuju untuk kita share promosi dengan dia. Okay, WhatsApp satu-satu. Bila dia setuju je, masuk broadcast list kita. Terus masuk kolam. Dia setuju je, masuk ke kolam. Dia setuju je, masuk ke kolam. Sebab apa? You kena faham WhatsApp, you perasan kan? WhatsApp, kalau you nak forward message, you tak boleh forward banyak-banyak. You kena select 5. Kalau you ada 100 customer, macam kata ada 4,000 customer, jenuh kata nak WhatsApp 5 customer. Perasan tak? WhatsApp kita tak boleh forward banyak-banyak. Sebab tu kita kena masukkan customer kita ni masuk dalam satu kolam. Kolam ni kita panggil broadcast lah. Okay? Tapi sebelum nak masukkan customer dalam kolam, make sure dia setuju. That's why tadi yang baru-baru, dropship yang baru-baru, start dengan phone you all, buka handphone you all, WhatsApp sorang-sorang. Hi Aimi, sorry ganggu Aimi. Kan kata WhatsApp, bagi salam, tunggu dia reply. Kenalkan diri, buat flashback. Lepas buat flashback, bagi tahu tujuan. Lepas bagi tujuan, apa tambahan yang keenam? Minta permission dia untuk kita share promosi setiap hari dengan dia. Dia setuju je, terus masuk kolam. Dia setuju je, masuk kolam. Okay? Faham? Ini benda yang pertama dropship semua kena buat. Kolam tu kena ada. Kalau tak, you nak main game lama sayang. You nak main game lama. Okey lah, 10 customer boleh lah. Macam kat hati 4,000. Jenuh nak reply WhatsApp. Sebab tu kena buat kolam. Kolam kena ada. Okay? Alright? So, mulakan dengan contact phone. Kan kata-kata, mindset kena ada apa? Apa mindset kita kena ada? Asal dia manusia ada mulut, dia boleh jadi customer. Okay? Asal dia ada mulut, dia boleh jadi customer. Takkan korang simpan nombor robot dekat handphone korang? Takkan korang simpan nombor robot dekat handphone korang? Mestilah korang simpan nombor manusia kan? So, asalkan dia manusia, dia boleh jadi customer. Cuma kita kena apa kata-kata, kita kena pandai untuk kenal dia. Ni aku boleh jual apa Dia ni tak suka cheese. Okay, tak apa. Aku ada DFCC no cheese. Dia ni tak suka cake. Dia tak suka benda krim-krim. Brownies, okay, Kongoba boleh. Whoopie pie dah tak jual. Sedap ni whoopie pie. Kan, tak apa. Tak suka kek. Cookies, ada cookie kambing. Faham tak? Okay. Sebab tu, start dengan handphone. Scroll contact phone. Satu-satu WhatsApp, dapatkan persetujuan. Dia setuju je untuk you share promosi, masuk kolam. Settle dekat handphone. Settle handphone you. Pergi tengok handphone suami. Pergi tengok handphone isteri. Tengok semua handphone yang ada dekat rumah you. Sebab kawan-kawan you dengan kawan-kawan suami you bukannya orang yang sama. Kan? Setuju ke setuju? Kawan-kawan suami tu ada kawan-kawan yang tak sesiapa kan? Approach je. Assalamualaikum. Sorry lah ganggu. Saya Timah, isterinya Ali. Sorry lah ganggu bukan apa saja je nak share. Cakap je tu. Timah baru buat bisnes. Adalah jual kek, kambing. Kalau Ali, nama Abu. Kalau Abu teringin nak order boleh lah buat Roger Timah Abu pun okay. Nanti nak order kita Roger. By the way Abu okey tak kalau kita share dengan Abu promosi yang ada? Abu okey tak kalau kita share promosi dekat Abu? Boleh share lah. Nanti tak apa share je. Nanti kalau Abu nak order, Abu bagi tahu lah. As long as dia kata okey boleh share je, masuk kolam. Terus masuk kolam. Okay? Kumpulkan kolam you sebanyak mungkin. Broadcast WhatsApp tu broadcast unlimited. Boleh buat 10-20 broadcast. Satu broadcast boleh muat 256 nombor. Satu kolam boleh masuk 256 nombor. Kapten ada 12 kolam dalam ni. Ada 12 kolam. Itu pun tak habis lagi. Tak habis lagi masukkan customer-customer lain. Faham apa kita cakap? So handphone kita, lepas handphone kita, handphone suami kita, lagi siapa-siapa lagi handphone yang ada. Approach je dulu. Approach je. Kita tak paksa dia beli. Kalau negatif kita next. Sayang, negatif kita next sayang. Sayang korang tak tahu Okey, tak apa kita cakap. Dalam memasak kita ada rule. Rule kita no negativity. Tak boleh ada negatif. Kita tak boleh ada negatif. Dalam memasak tak boleh ada negatif. Belum, apatah lagi bila you belum buat. Kalau action tu you belum buat, you tak dibenarkan ada negatif.
Kak Tin tak tahulah. Kalau anak-anak Kak Tin semua yang mana dropship, kau belum buat, jangan mengada-ngada kau nak fikir. Boleh ke Jadi ke Jangan. Kau buat dulu. Buat dulu. Dah buat, ada orang reject, baru kita okay, go next. Selagi tak buat, jangan fikir. Jangan fikir, jadi ke boleh ke kalau negatif macam mana kalau ni, jangan. Dalam rule memasak tak boleh. Okay? Alright? Kalau you nak approach ahli group, you boleh buat, tapi nasihat Kak Tin, buat dengan cara yang proper. Okay, bagi salam, macam sama ke bagi salam, kenalkan diri, bagi tahu tujuan, lepas tu minta dia setuju untuk kita share promosi. Jangan tiba-tiba bagi skrip panjang. Hai, saya Kak Tin daripada Mamasab. Sekiranya anda ingin mendapatkan promosi-promosi terkini, reply saya nak. Jangan nak tiba-tiba macam tu Jangan nak tiba-tiba macam tu. Dah lah orang stranger. Lepas tu kau baik letak kita je. Tiba-tiba dapat buka WhatsApp. Apa hal perempuan ni? Kau. Okay? Jangan. Bagi salam, kenalkan diri, flashback. Kalau dia orang lama, kawan lama, buat flashback. Kalau dia orang baru, stranger, bagi tahu tujuan. Lepas tu minta dia persetujuan. Let's say kalau dia tak setuju, tak apa, minta maaf kalau saya mengganggu hari ni, minta maaf. Jangan kau buat skrip. Saya Kak Tin berkaitan masalah ni. Kita ada 5 kena ni. Kalau nak reply saya nak. Kau jangan mengada-ngada lah. Tak ada siapa buat macam tu. Kalau dapat WhatsApp macam tu, saya tak nak. Kan? Kita sedang deal dengan manusia. So, janganlah buat perangai robot. Kita kan sedang deal dengan manusia. Jangan buat perangai robot. Okay? Faham? Anak-anak baru semuanya? Okay? So, settle dekat handphone. Siapa lagi you all boleh approach? Siapa lagi you all boleh approach? Siapa lagi? Okay. Mulakan dengan kawan-kawan sekolah. Kawan sekolah, kita ada sekolah tadika. Kalau you all duduk babysitter, kawan babysitter. Kawan tadika, kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah. Kalau sekolah, you tukar. Sepanjang you bersekolah, you tukar 20 sekolah. You carilah balik you punya kawan-kawan lama. Sayang, zaman sekarang sayang, tak susah pun nak cari kawan-kawan lama. Hang Google je nama penuh dia, boleh keluar. Hang Google je nama kawan-kawan korang, boleh keluar. Macam-macam nama boleh keluar. Faham tak? Cari balik kawan-kawan lama. Gali balik konteks kawan-kawan lama kita. Zaman sekolah, zaman lepak atas bumbung, zaman lepak kedai makan, geng kedai mamak, geng ponteng puasa, geng ponteng kelas. Cari balik geng-geng tu. Zaman sekolah kan kita ada geng-geng. Cari balik. Cari dan approach, guna teknik yang sama. Dapat tak teknik tadi? Bagi salam, kenalkan diri, buat flashback, dapatkan persetujuan, masuk dalam kolam. Simple sayang. Benda ni simple. Okay? Simple. Ini je rutin untuk dropship baru. You kan, dia macam ni tau. You kena faham konsep dia begini. Bisnes ni, okay, walaupun kita buat bisnes memasak, kita buat bisnes online, kita tak boleh expect hari pertama kita buat marketing, berdebum orang order 50 kotak. Kalau dapat itu rezeki. Apa-apa saja dalam dunia, dalam kehidupan kita ada prosesnya. Ada prosesnya. So, proses permulaan adalah proses untuk you besarkan kolam you. Kompol kolam you. Penuhkan kolam you. So, you nak penuhkan kolam ni, you kena approach dulu. Approach. Bukan tiba-tiba menjual. Yang cerita Cik Zaki tadi tu lah. Jangan tiba-tiba jadi macam Cik Zaki tu. Cik Zaki, belilah. Tak boleh macam tu. Okay? Game ponteng puasa. Kan? Macam itu berdasarkan pengalaman. Itu game ponteng puasa zaman sekolah tadika, zaman sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Okay, saja gurau. Okay, faham? Alright. So, mulakan tadi, mula handphone kita. Lepas handphone kita, handphone suami, handphone siapa yang ada kat rumah kita. Settle handphone, kita mula gali balik kontak-kontak lama kita. Okay, tapi bahaya dekat kontak lama ni, take note janganlah kau pergi approach ex-boyfriend, ex-girlfriend. Nak lagi kalau korang dah kahwin. Jangan buat perangai. Jangan nak buat drama dalam memasak ni. Kan nanti, saya leader master stokis kata kena gali kontak, cari balik kawan-kawan lama. So, saya carilah kawan-kawan ex saya. Janganlah buat perangai. Faham tak? Janganlah nak lagi kalau korang dah kahwin. Jangan, banyak lagi manusia korang boleh approach kan. Janganlah approach ex-boyfriend, ex-girlfriend. Dah sudah bergaduh laki bini pula nanti. Faham? Okay? Kak Tin kata
kontak XX, kontak kawan-kawan lama. Ini pun kawan lama saya mah. Tapi tu ex-boyfriend. Dah lah dulu kau berebut-rebut nak dapat. Dah lah suami kau dulu berebut-rebut nak dapatkan kau. Lepas tu kau pergi pantai pula pergi approach dia. Kak Tin cakap ni bukannya apa, ada anak Kak Tin buat perangai macam ni. Anak Kak Tin ada yang buat perangai macam ni. Kak Tin cakap ni sebab anak Kak Tin ada yang buat. Anak yang dulu-dulu lah kan. Ada dia pergi bantainya kontak. Kak Tin kata kontak semua, kawan sekolah semua. Syalah kau ni. Tapi tak pes lah. Dah bergaduh laki-laki dengan laki lah. Pelbagai lah drama lagi. Okay. So jangan. Jaga-jagalah. Okay. Alright. Okay. Jangan. Korang ni. Tak pasal pula dah drama pula pada masak ni. Okay. So tadi apa? Handphone. Lepas handphone kawan sekolah. Kawan-kawan lama. Okay. Alright. Okay. So next apa lagi? Ini sebenarnya kadang-kadang Kak Tin geram sangat kan. Bila dropship bagi alasan tak boleh buat sale sebab tak ada orang nak beli. Kata macam tak boleh habis fikir. Kau ni duduk kat gua ke? Kau tak pernah sekolah? Kau tak pernah keluar rumah, tak pernah jumpa manusia. Kan Kak Tin kata, mindset kita apa? Asalkan dia manusia, dia ada mulut, dia adalah bakal customer kita. Okay? So next, kita pergi dekat Facebook. Okay? Mulakan dengan kawan-kawan Facebook kita. Facebook friends. Apa kita boleh buat dengan Facebook friend? Messenger. Seorang. Buat teknik yang sama. Pingpong tadi. Bagi salam, kenalkan diri. Okay? Lepas kenalkan diri, buat flashback ke kalau kita kenal. Tak ada pun bagi tahu tujuan. Lepas tu minta persetujuan dia. Okay? Alright? Lepas settle Facebook, pergilah Instagram. Okay? Settlekan yang ini dulu. Then you nak main group power, you nak main yang lain-lain, tak ada masalah. Okay? Faham tak apa kata cakap? Alright? Okay? Faham tak apa kata cakap ni? So ini bahagian teknikal lah. Alright? Tadi kita dah check siapa. Lepas siapa, kita check teknik dia tadi. Teknik tu kata dah bagi simple. Bagi salam, kenalkan diri. Kalau dia kawan lama, buat flashback. Lepas buat flashback, bagi tahu tujuan. Minta dia persetujuan, masuk dalam kolam. Okay. So, last. Apa kita nak buat dengan kolam kita? Okay. Apa ni? Sekarang ni Rin nampak je rumah orang, nampak je kereta, nampak je orang kat food court, fikir dia ni rasa belum kek mak masak. Yes, betul Rin. Ini kata-kata kena install dekat kepala. Sebab tu tadi permulaan live ni Kak Tin tadi, Kak Tin cakap pasal kita kena install dekat kepala kita. Nampak je asal dia ada 2 kaki, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut. Okay, ini boleh jual apa dengan dia? Apa aku boleh jual dengan dia? Install dulu. Okay, tapi make sure dia ni lah kan, bukan dia rambut panjang, baju putih, jalan tergantung. Tu jangan kau approach pula. Saja segar-segar malam-malam ni. Okay. Alright, jangan pula approach yang macam tu pula ya. Tu bukan manusia tu, risau nanti kan kek lain dia mintanya. Alright. Okay. Kolam tadi, apa kita nak buat dengan kolam? Alright. Apa kita nak buat dengan kolam? Kolam ni lah yang kita gunakan untuk kita get in touch. Mama pagi tadi ada share dengan kita. Mama share apa? Siapa yang ada dapat pagi tadi? Mama cakap kalau kita ni agent, okay, kalau kita ni agent, ada dropship, ada team bawah kita, kita kena ada personal touch. Sama juga kalau you dropship, you dengan customer. You pun kena ada personal touch dengan customer. Okay? You pun kena ada personal touch dengan customer. Macam mana nak personal touch dengan customer ni? Okay? Macam mana nak personal touch? Okay? Personal touch ni, you kena engage. Ada hubungan. Kena ada hubungan. Hubungan ni bukan hubungan terlarang ya. Janganlah buat perangai. Okay? Hubungan customer dan seller. Jaga adab, jaga batas. Kita orang Islam. Jangan buat perangai. Okay? Tapi kalau dua-dua bujang, itu tak apa. Dua-dua bujang tak apa. Okay? Jangan yang mana dah berpasangan tu nak buat perangai tak senonoh pula. Kak Tin kata kena buat hubungan. Kak Tin kata kena ada personal touch. Oi, kau ni perangai. Janganlah, Okay, jaga hubungan tu. So, kita engage yang customer. Mungkin sesekali bolehlah bertanya dengan dia. Kak, macam mana? Oh, akak kerja mana? Faham tak? Buat customer selesa dengan kita. Alright? Macam mana mama cakap dengan kita, kita kena personal touch dengan team. Macam tu juga yang dropship. Dropship kena ada personal touch dengan customer. But, jaga batas, jaga adab. Jangan sampai
melampaui batas. Okay? Faham? Ini yang you kena buat dengan kolam you. Faham tak? Okay? Kata bocor lagi rahsia. Macam Kak Tin, kolam Kak Tin, siapa anak-anak Kak Tin, kolam Kak Tin kita wajib kan? Setiap malam wajib untuk share win business. Benda ni wajib. Memang even mama pun dah bagi tahu, mama ada cakap dalam grup stokis, mama ada kata kita akan jadikan culture share win business ni sebagai culture. Contoh kan, kata ambil contoh tim Kak Tin kejap kata tengok dia punya ni. Okey. Contoh kan macam tim Kak Tin, setiap pukul 9.30 tim Kak Tin diorang akan buat copywriting. Copywriting ni memang kita akan gunakan untuk broadcast, kita akan gunakan untuk send dekat kolam customer tadi. Dan apa yang kita broadcast adalah win business. Kalau hari ni tim korang buat sale 1 juta, kita akan share. Macam tu kan, minta maaf mengganggu. Malam ni Kak Tin nak kongsi sedikit kegembiraan dari tim kami. Hari ni jumlah jualan kami meningkat lagi menjadi RM102,000, RM102,145. Syukur Alhamdulillah, bahagia sangat sebab kami dapat customer-customer yang tak jemu-jemu menyokong kami. Selamat beristirahat, kesayangan semua, sweet dreams. Kita memang ada culture ni. Kak Tin memang buat benda ni setiap hari 9.30 malam. Kita akan share. Okay? Betul. Okay? So, Rin kata apa? Share win setiap kali kalau dapat customer. Tim Rin panggil snowball effect. Kan? Kena share win setiap malam without fail. Penting. Sebab apa sayang? Meg kata bocor rahsia lagi. Kenapa kita kena share win dekat customer? Ingat, customer pun manusia. Selain dia ada mulut nak makan, dia pun ada poket nak kena isi. Faham maksud Kak Tin? Selain customer tu ada mulut nak makan, dia pun ada poket nak isi. Kalau customer kita tu orangnya ada banyak hutang, dia ada banyak komitmen, baru kena buang kerja, kita tak tahu kan customer kita ni. Ada kemungkinan dia boleh jadi prospek dropship kita. Dia boleh jadi rakan niaga kita. Kalau share gitu, diorang reply tak? Berdasarkan pengalaman Kak Tin, majority customer, tahniah, Alhamdulillah, tahniah, hebatnya, kita doakan yang terbaik. Customer Kak Tin very lovely. Sebab Kak Tin memang dah install awal-awal kan, no negativity, Alhamdulillah. So kalau daripada 4,000 customer, biasanya tak adalah. Kalau share win tak ada lagi lah yang condemn. Kak Tin tak pernah dapat lagi lah yang condemn. Kak Tin tak pernah dapat lagi customer condemn kalau kita share win. Kak Tin tak pernah dapat lah. Kak Tin tahu lah korang. Kak Tin tak pernah dapat lagi. So far semua okay. But then again, Kak Tin ulang, apa rule Mama Sap? Rule Mama Sap, belum buat jangan fikir. Negatif. Buat je dulu. Selagi tak buat, jangan nak overthinking. Mama selalu cakap macam tu. Jangan fikir, buat je. Kalau kita kata buat. Gitu kan. Kak Tin kan garang Kak Tin. Tiba-tiba Kak Tin. Tadi bukan main lagi. Okay. So, nampak dapat apa kita nak buat dengan kolam kita? So, selain kita menjual secara soft selling, kita engage, kita juga boleh, tune dia. Banyak Kak Tin bocor rahsia. Memang. Sebab Kak Tin live dekat dua-dua. Kak Tin ajar anak Kak Tin juga. Dekat grup Kak Tin pun Kak Tin ajar. Dekat jemaah pun Kak Tin ajar. Sebab benda ni, inilah yang seronok. Indahnya bisnes Mama Sap. Sebab apa? Indahnya platform kita. Kita buat benda yang sama. Bila kita buat benda yang sama, skill, teknik, strategi, semua benda yang sama. Tapi apa yang membezakan result kita? Apa beza result you dengan result Kak Tin? Energy sayang dan speed. You nak macam Kak Tin, energy gila-gila, speed gila-gila. You boleh sama-sama dengan Kak Tin sebelah-sebelah. Okay? So, itu saja. Kak Tin dah bocor banyak rahsia. Last but not least, Kak Tin nak tutup. Okay? Kak Tin nak tutup. Alright? Kak Tin nak tutup kita punya sharing malam ni. Okay? Kak Tin nak tutup sharing kita malam ni. Kak Tin dah bocor rahsia dengan korang. Macam mana kita nak buat sale yang pertama. Dah ajar korang buat kolam customer. Last, Kak Tin nak cakap dengan korang. Macam mana pandai pun kita, macam mana cinta pun kita, macam mana kuat pun kita bekerja, work hard kita, macam mana kita hebat, dahsyat sangat. Tapi, kalau you tak ada keyakinan dengan diri you fail. Dapat apa kita cakap? You pandai. Saya Kak Tin, Mama Sap ni sejarah Mama lahir tu saya tahu. Saya tahu hospital mana Mama lahir. Saya tahu pukul berapa Mama lahir. Saya tahu Kak Tin. Lepas tu apa?
Saya cinta mama, saya sangat sayangkan mama. Mama pakai baju apa hari ini saya tahu. Mama pakai tudung apa hari ini saya tahu. Begitu cintanya saya dekat mama. Kak Tin, saya buat broadcast WhatsApp Kak Tin sehari 10 kali. Saya buat group power live 80 juta kali. Saya buat Kak Tin. Otak pandai, hati cinta, kerja keras. Tapi ada isu dengan diri. Tapi itulah Kak Tin, saya ni tak tahulah masalah saya. Saya rasa saya tak pandai. Saya rasa saya lemah sangat. Saya malu. Saya tak yakin dengan diri saya. Dah lah, jalanlah. Gitu je Kak Tin kan. Okay? Ini 3 je tak cukup. Keyakinan terhadap diri. Macam mana kita nak yakin dengan diri kita? Macam mana kita nak yakin dengan diri kita? Macam mana kita nak yakin dengan diri kita sayang? Okay? Kita nak yakin dengan diri kita simple. Simple je. Simple je nak yakin dengan diri ni. Percayalah, kita adalah manusia. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Kita bukan monyet. Kita bukan kera. Kita bukan ungka. Kita bukan apa lagi, gorila dan sewaktu dengannya. Bukan. Kita bukan haiwan. Kita adalah manusia. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan. So, yakinlah dengan diri kita. Kita ni hebat. Kita ni power. Kita ni luar biasa. Kita kena kesian dengan diri kita. Sebab kita ni memang orang yang hebat. Kita ni orang yang hebat. So, kena yakin dengan diri kita. Kalau kita tak yakin dengan diri kita, dah beruk nak yakin dengan kita. Dah kenapa? Faham tak? So, nak yakin dengan diri kita ni, percaya. Percaya kita adalah sebaik-baik ciptaan. Yang mana orang Islam? Yang mana orang Islam? Kita adalah semulia-mulia umat. Umat Nabi Muhammad adalah semulia-mulia umat sepanjang zaman. Kita ni dah lah hebat, manusia ciptaan yang terhebat. Umat Nabi, kita adalah umat Nabi, semulia-mulia umat. Hebat, ciptaan yang hebat, umat yang mulia. Apa lagi you nak? So, kesian dengan diri kita. Bagi diri kita peluang untuk kita improve, belajar. Okay, ini yang mama selalu cakap. Ilmu kenal diri. Ilmu kenal diri. Kalau kita tak kesian dengan diri kita, bilalah hidup kita nak berubah? Kesian dengan diri kita, sayang dengan diri kita, percaya dengan diri kita. Tapi, macam mana kita yakin dengan diri kita? Jangan pandang rendah dengan orang lain. Jangan pandang rendah dengan orang lain. Jangan downgrade orang. Kau. Itu kau silap. Itu kau silap. Kita sayang diri kita. Kita rasa kita hebat. Kita percaya kita mulia. Kita percaya kita ni adalah sebaik-baik ciptaan. Tapi jangan downgrade orang. Jangan pandang rendah dengan orang. Okay? Jangan. Faham? Kita cukup dengan diri kita. Jangan ejek orang, hina orang tu. Jangan pandang rendah dengan orang tu. Sebab kita tak tahu bila-bila je dia boleh meletup. Bila-bila je dia boleh meletup. So, kita dengan diri kita. Ada Kak Tisha dengan tim Kak Tin. Self-confident bukan dengan cara meninggikan diri kita dan memandang rendah dekat orang lain. Tapi ianya melibatkan kita sahaja tanpa menjatuhkan orang lain. Faham tak apa itu cuba cakap? You nak yakin dengan diri you. You nak ada self-confident yang sangat hebat. You nak ada energy yang luar biasa. Jangan downgrade orang. Jangan jatuhkan orang. Jangan pandang hina dekat orang. Kita dengan kita saja. Kita dengan diri kita saja. Faham? So, Kak Tin dah share dengan you all. Apa mindset kena ada untuk dropship baru. Mindset kita semua manusia ada mulut je. Kau boleh makan je, kau customer aku. That's it. Dah cukup. Faham? Kita adalah business network. Business network melibatkan manusia. Produk kita ada 3. F&B, kosmetik, fashion. Okay. Tadi Kak Tin banyak fokus pada F&B. Okay. And then kita punya repeat order sangat tinggi. Sistem order kita power. Sistem runner kita power. Install. Install kat kepala. Settle kepala hati. Cinta dengan produk. Makan dulu. Try rasa. Oh, okay. Kata share satu. Kata lupa. Siapa yang duduk jauh. Yang tak ada kesempatan nak makan produk Mak Masak. Contoh kata ada anak yang duduk kat Arab Saudi. Ada anak yang duduk Sabah Sarawak. Ada yang tak pernah makan kek Mak Masak. Macam mana nak bercinta kan? So, apa you kena buat? Bercintalah jarak jauh. Bercintalah jarak jauh. Tengoklah video mama makan hari-hari. Tengoklah video orang buat review mama masak hari-hari. Untuk wujudkan cinta itu. Mana yang anak jauh Cintakan produk. Cintakan platform. Platform nak cinta platform kena cintakan founder.
Okay, adore dengan founder kita. Follow founder kita. Founder kita cakap apa, cakap, ikut. Jangan melawan. Okay, jangan argue. Okay, lepas settle cinta dan buatlah tindakan. Action, action, action. Buat tindakan, buat gila-gila, buat hebat, buat tanpa argue, tanpa komplain, tanpa buat saja. Apa leader kata, buat. Okay, alright. And last, yakin dengan diri kita. Yakin dengan diri kita. Okay, boleh? Anak-anak baru, baby-baby baru. Kata ada lebih kurang 60-70 baby baru untuk November. Kata tak minta banyak, kata minta korang hit 2,000 agent je. Kata minta korang hit itu je. Kata tak minta banyak pun. Kalau boleh stokis. Tapi at least 2,000. Sebab matlamat dalam memasak, kita tak nak you main game level yang sama terlampau lama. Boring sayang. Kata selalu cakap dengan anak-anak katin, memasak ni macam main game. Kenapa macam main game? Sebab kita dah ada sistem, kita dah ada produk, kita dah ada everything. Kerja kita, habiskan misi saja. Apa misi kita? Misi pertama, level dropship. Belajar buat sale. Apa bukti you pandai buat sale? You berjaya hit RM2,000 sale bulanan. So belajar, macam mana nak buat? Macam main game. Pandai je jual, pandai je cari runner, pandai je follow up customer and so on. Jangan delay. Terus main game level 2. Okay Kak Tin, saya dah pandai jual, saya pandai cari runner, saya pandai handle order semua, saya dah pandai. Saya nak main game level 2. Terus main game level 2. Sebab apa? Sebab memasak, kita tak bagi syarat. Oh, nak main game level 2, you kena pastikan you duduk dengan kita 3 bulan. 3 bulan baru boleh naik level 2. You power mana pun you tak boleh main level 2. No such thing. Kalau you dah memang hebat, you dah memang power, you dah memang dah pandai, terus next. Jangan stay dropship sampai setahun, sejuta tahun. Nanti you boring sayang. You boring. Nanti tahun yang ke-1,000,000 tu you akan menyesal. Mungkin tahun yang ke-1,000,000 tu memasak kan dah ramai gila jutawan. Lepas tu anak you yang sekarang ni kecil. Nanti anak you besar. Mami, dulu mami bukan buat memasak ke? Mami dulu bukan memasak ke? Dulu kita kecil-kecil, kita ingat mami jual memasak. Tapi kenapa ada sejuta jutawan? Kenapa mami tak jadi jutawan dah sudah anak korang. Mami kan jual memasak juga. Kenapa mami tak jadi jutawan Kenapa yang itu jadi jutawan Dia jual memasak, dia jadi jutawan. Kenapa mami tak jadi jutawan? Mami kan jual memasak juga. Dah menjawablah korang nanti. So mama bagi kita peluang sama rata. You master ke, you stokis ke, you dropship ke, mama bagi kita peluang sama rata. Sama rata. Siapa buat dia dapat. So malam ni kata dah bocor banyak rahsia dengan korang. InsyaAllah lama kita live hari ni. Daripada pukul 10 tadi. Lebih kurang dah sejam setengah. Terlampau banyak input kita malam ni. InsyaAllah Kak Tin harap perkongsian Kak Tin malam ni ada sedikit sebanyak membantu korang, booster korang. Kak Tin minta maaf kalau sharing Kak Tin malam ni ada tersentuh hati korang, ada buat korang rasa kecil hati ke apa. Kak Tin minta maaf banyak. So doakan insyaAllah Kak Tin doakan korang semua sihat, kaya, berjaya, capai target korang. Kita tak nak lama-lama game yang sama. Kita target titanium memasak offer pencen. Kata nak pencen. Pencen memasak banyak, 2% kot. Banyak pencen. Bukan pencen je, ada banyak lagi. Kalau korang naik master stokis, duduk sebelah mama bocor lagi banyak rahsia. So fight, okay. Founder kita hebat luar biasa. Founder kita dah siapkan platform. So kita nak berjaya sayang. Ingat 4 benda tadi. Otak kita, hati kita, tindakan kita, keyakinan kita. Okay, ingat 4 benda ni. Itu saja. So mana anak Kak Tin, kita sambung dekat grup kuliah, alright? Siapa anak Kak Tin, kita sambung grup kuliah. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa share nota dekat leader korang. Leader korang bagi korang tengok tuition korang hari ni kan. Share nota kat leader. Bye. Assalamualaikum.